Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini secara langsung analisis awani. Kalau kita imbas kembali bagaimana kita bermula dalam usahawan mikro di negara kita sejak 1987 lagi. Pada ketika itu Amanah Ikhtiar Malaysia ditubuhkan. Mendapat inspirasi dengan kejayaan skim Grameen Bank di Bangladesh yang diusahakan oleh Profesor yang melakukan kerja yang begitu hebat sekali di Bangladesh pada 1986. Dan sejak itu kita lihat sahabat Amanah Ikhtiar mendapat manfaat yang begitu besar dengan usahawan mikro ini. Lebih daripada 200,000 hingga 300,000 sekarang. Dan kita menyasarkan hingga 2015 pada tahun depan sekitar 350,000 kita dapat melahirkan usahawan mikro dengan skim-skim yang kita sediakan sama ada melalui AIM, Tekun dan juga agensi-agensi yang terlibat. Tetapi bagaimana kita merangsang ekosistem ini? Kerana kita ada kelebihan pada zaman ini. Generasi Y misalnya, mereka lebih terdedah dengan perniagaan secara online, misalnya melalui internet, platform media sosial dan sebagainya. Dan perkara-perkara yang dulu mungkin sukar untuk kita lakukan, tetapi hari ini mudah kerana capaiannya lebih besar, pemasaran tidak memerlukan kos penjenamaan yang lebih ataupun segar dan sebagainya, tetapi ia juga perlu dikongsi, ia juga perlu bermula dengan ataupun langkah pertama yang itu yang akan kita bincangkan kerana pada hujung minggu ini satu program yang besar akan berlaku di Kuala Lumpur iaitu Carnival Usahawan Mikro 2014 yang akan dianjurkan oleh pihak SME Corp dengan kerjasama MARA dan juga pihak Pharma. Jadi apa yang kita boleh kongsikan pada malam ini? Jadi dua orang hebat sudah bersedia untuk berkongsi cerita lah. Saya rasa cerita lah dan juga pengalaman. Lebih muda yang berbahagia Datuk Zabidah Ismail di sebelah kiri saya, Ahli Perbadanan SME Corporation Malaysia dan juga Tuan Syed Gaddafi Syed Ali. Selamat datang Tuan Syed. Ataupun Abid lebih orang kata nama timbangan lebih manja lah kan. Pengarah urusan jamu mak dara. Okey, mungkin kita mulakan dengan Tuan Syed dululah. Nanti orang besar nanti dululah. Tuan Syed dulu kan. Okay. Tuan Syed bermula dengan penjenamaan jamu mak dara. Bukan ataupun semalamannya kerja. Ia bermula dari bawah, mungkin kerja keras rakan-rakan jamu mak dara dan juga pengasas dan juga hinggalah ke hari ini. Begitu juga yang ingin diinspirasikan oleh usahawan muda kita hari ini. Kerana kita tahu apabila kita bercakap usahawan mikro, mereka yang mendapat dana ataupun menggunakan pusingan modal yang kurang daripada RM20,000 ke bawah. Okay. Kalau boleh mereka pun tak nak modal lah kalau melakukan perniagaan. Tetapi hari ini kemungkinan itu ada. Tetapi bagaimana ia bermula jamu mak dara ni? Kalau saya ni saya ni special sikit. Special macam mana tahu? Saya suka pegangkan kata-kata mak saya, rajin usaha tangga kejayaan. Malas kelesa tak merasa apa pun. So modal saya start dulu RM500 pinjam kawan tau. Okay. Bukan duit sendiri tu? Bukan duit sendiri pun. Pinjam kawan RM500. Okay. So daripada RM500 tu saya generate, ambil bahan mentah, beli, bungkus sendiri. Sikit-sikit saya daripada RM500 saya dapat RM1,500. Saya beli barang RM1,000. Okey? RM500 tu kita pakai. Okey, daripada RM1,500 jadi RM3,600. Daripada RM3,600 dia generate jadi RM6,000. So benda tu lama kelamaan benda tu jadi naik besar. So kalau orang katalah nak berniaga ni kena perlu modal yang besar, pada saya no, it's actually daripada pengeringatan kita, kepala kita, macam mana kita nak susun kita punya kerja, macam mana kita nak berjaya. Sebab masa saya 4 tahun tau buat kerja tanpa tolong siapa-siapa, tanpa tolongan siapa-siapa, tak ada. Saya seorang. 4 tahun dapat gaji? 4 tahun cari duit sendiri. Belum ada gaji. Belum ada gaji sendiri. Untuk pusingan modal. Saya buat kat rumah je dulu. Kita tapi kalau kita nak berjaya, kita kena fikir macam mana kita nak pecah market. Macam mana kita kena bersedekah juga walaupun macam mana pun. So benda tu mendatangkan yalah Allah ada berkat. So at the end of the day, kita sendiri yang dapat rasa. Sampai sekarang saya syukur alhamdulillah, kerana berkat usaha saya, saya dapat juga beli saya punya own factory dekat Kota Puteri. Sekarang ni, and then label jamu mak dara, alhamdulillah kita ada 36 jenis produk daripada satu produk. So benda-benda ni yang saya selalu. Berapa tahun? Kalau ikutkan kita start daripada 2004, tapi saya register company 2007. So dah 7 tahun lah. 7 tahun. And 4 tahun tu saya jalan sendiri. Tapi akhirnya maksudnya apa pun cerita tentang kejayaan usahawan, ia bermula daripada kemahuan individu itu sendiri. Dia tak boleh ikut template orang, dia tak boleh orang suruh kita. Kita melihat kejayaan mak bapak kita, itu satu inspirasi. Pada saya, kalau kita nak berniaga ni, kita kena unik. Kita kena
lain daripada lain. Kita tak boleh meniru orang lain. Bila dia niaga ni macam satu piece of cake. Macam saya jamu kan, market jamu. Bila dah ada 4 brand, kita bagi 4. Kalau 10 brand, dah kita bagi 10. Kalau 100, tak bagi 100. So at the end of the day, kita dapat one piece yang kecil. Saya syukur Alhamdulillah. Tapi sebab ada kelainan itu, keunikan. Itu yes, kelebihan. Itu pasal lah kita orang boleh sustain sampai sekarang. Itu bezanya antara saya dengan orang lain. Itu yang membuatkan orang lebih percaya daripada segi produk. Kita bukan kerana orang ni buat produk jamu, saya pun nak produk jamu. Orang ni buat produk putih, saya pun nak buat produk putih. Tak boleh, sebab kita kena tengok kita punya kepakaran sendiri, apa yang kita suka. Kita jangan tengok orang berjaya ni, kita pun nak buat. That's why saya selalu cakap apa tahu. Saya selalu bagi tahu pasal macam new entrepreneur. The different orang kita kalau buka food court. Orang kita nasi campur. Nasi campur. Lauk dia tinggi ni, lauk sebelah lagi tinggi. Kalau dia jual ikan bakar panjang ni, sebelah lagi panjang. Itu reality. Yes. Itu reality. Dia compete sesama sendiri, dia tidak membantu. Kadang-kadang you tengah duduk, tiba-tiba dia kata, you tak order sini, you kena duduk meja sebelah. So, sampai bila? Kalau saya ada nyawa yang panjang, insya-Allah saya akan cuba mendidik orang supaya ubah fikiran, buat benda unik. Saya tak nak nanti orang kita miskin di negara sendiri. Okey, Datuk, itu permulaan yang bagus untuk kita mulakan perbincangan malam ini. Kerana kita tahu apabila kita nak menjadi usahawan, niat kita menjadi usahawan, kita perlu ada iltizam diri kita sendiri. Maksudnya kita menjadi diri kita. Kalau Tuan Syed jadi Tuan Syed, dia tak akan jadi Nazri Kahar. Ya. Betul, saya setujulah dengan apa yang dicakap oleh Syed tadi. Sebab kita yang sebenarnya, alhamdulillah lah, kita setiap yang kita yang dilahirkan ini mempunyai keunikan. Betul, dan satu skill yang alhamdulillah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu taala. Different set of skill. Jadi ada yang mungkin Syed tadi pakar dalam bidang jamu. Nazri mungkin ada bidang yang ada. Saya mungkin ada. Sekarang kita tak tahu. Tapi kita tak pakai skill yang kita ada tadi sebab kita ada pilihan. Tapi ambil jalan mudah. Jalan mudah. Jadi tapi how about yang orang yang dilahirkan dengan tidak mempunyai pilihan. Jadi berdasarkan skill yang dia ada tadi tu, dan mungkin kekangan daripada modal, katakan dia nak mencuba bidang keusahawanan, jadi dia menggunakan skill dia tadi cuma 50%. Betul. Tapi ditambah pula dengan suntikan modal, jadi dia boleh menggunakan skill dia tadi tu untuk menjana pendapatan, membantu keluarga dia sampai ke almost 100%. Jadi di situ datangnya. Jadi memang unik. Kita setiap orang ni memang unik. Kita dilahirkan mempunyai skill yang berbeza-beza. Kita panggil survival skill. Okey, Datuk, kita perlu lihat yang pertama. Kita akan lihat bagaimana ataupun untuk menjadi usahawan yang berjaya ini bermula daripada bawah ini. Kerana ada orang bermula dengan cara besar-besaran, melabur itu, melabur ini, akhirnya tutup kedai ataupun tak boleh lestari sifatnya, tak boleh sustain kerana market yang kecil, cara pemasaran yang salah dan juga akses dana itu tak boleh berpusing. Jadi setakat habis dan juga tak mampu untuk meneruskan perniagaan. Mengapa mereka gagal? Kita lihat yang pertama, kita jumpa lagi selepas ini. Kita bercerita tentang bagaimana kita membina ekosistem yang baik untuk melahirkan lebih ramai usahawan mikro. Tuan Syed, kalau kita nak bercerita tentang usahawan mikro, kadang-kadang kita ada rasa cepat nak ke depan ataupun lebih advance dalam perniagaan kita. Terutama sekarang anak muda ni dalam online, dalam social media, Facebook, Twitter, dalam blog mereka pun dah tak cukup tangan lah dapat pesanan ke, kalau buat kek, kalau fashion dan sebagainya. Tetapi kadang-kala apabila kita nak expand tu, kita apa pemikiran yang sepatutnya ada di kalangan usahawan kita apabila nak membesarkan perniagaan? Salah satunya adalah untuk kontrol dulu you punya hati. Jangan over excited. Dia kadang terlampau gairah sebab bila dah banyak ni kita rasa kita gah. Jangan, sebab kita tak tahu besok tu jadi apa. So it's actually untuk standby. Standby maknanya daripada segi cuba jaga benda tu sampai betul-betul you rasa yang you dah cukup untuk nak dapatkan apa barang for the next. Daripada segi losses tau, fikir tentang losses tu. Baru boleh you expand. So kalau you expand awal,
Nanti kalau you tak tahu besok tu jadi apa, at the end you sendiri rugi, nanti terus senyap. So benda-benda tu Dan yang tak banyak nak. berlaku. Banyak. So kalau brand you dah stable tak apa, kalau brand tak stable, at the end of the day produk makan sendiri. Dan itu akan diberi, orang kata pun diceritakan dalam Karnival Usahawan Mikro ni. Ya, Maksudnya pengalaman orang-orang yang pernah hadapi dan juga bagaimana dalam, orang kata pun, modal yang kecil ini, usahawan mikro, mesti ada satu segmen untuk menyimpan itu apabila tahap kecemasan berlaku, dan mereka pula tidak perlu tergesa-gesa untuk mengembangkan perniagaan. Biarpun betul kita tahu mereka ni rajin, mereka ni bagus, komitmen bayar setiap minggu, setiap bulan, tetapi kadang-kadang rasa gairah itu untuk cepat berkembang itu mungkin memusnahkan perniagaan mereka. Ini yang kita nak highlightkan bermula pada 6 bulan. 6 bulan besok. Besok hari Khamis, hari Jumaat dan sampai ke hari Sabtu. Ada 3 hari SME Corp dengan kerjasama beberapa badan dan agensi termasuk MARA, Pharma, TM akan menganjurkan Karnival Usahawan Mikro bertempat di Medan Mara, di dataran Mara. Jadi selain daripada itu, highlightnya adalah pada hari Sabtu nanti kita ada forum. Di mana kita akan dengan jemputan mengumpulkan hampir 400 orang usahawan mikro untuk mereka mendengar bersama-sama dalam forum ini, berkongsi mendengar cerita tentang jatuh bangunnya usahawan dalam bidang masing-masing lah. Jadi di samping itu juga kita ada juga wakil daripada institusi keuangan yang akan mendedahkan pada mereka tentang literasi keuangan, atau peluang-peluang perniagaan atau kemudahan yang mereka boleh dapat daripada pihak bank bagi mengembangkan bisnes mereka kepada tahap yang lebih besar lagi. Jadi sepanjang 3 hari ini kita akan bawa usahawan-usahawan mikro untuk bersama-sama membuat jualan tentang produk-produk mereka, termasuklah sekali jamu mak dara kita. Saya akan jadi jurucakap. Jadi kita akan tengok bagaimana respon atau sokongan daripada pengunjung-pengunjung yang kita jangkakan kita boleh tarik ramai orang, terutama pada hari last day tu, hari Sabtu tu. Kita tahu hari Sabtu adalah kemuncak di jalan Tukar Beraman tu dengan adanya pasar malam. Jadi secara langsung kita boleh dapat mendedahkan mereka ini tentang kejayaan-kejayaan perniagaan yang dijalankan oleh peniaga usahawan mikro. Tuan Syed, kalau kita nak melihat Tuan Syed dengan hebatnya dengan jamu mak dara, dengan hari ini dengan kekuatan media sosial, dan ini juga diguna pakai oleh anak-anak muda kita, boleh tak kita anggap ini satu kelebihan zaman generasi Y? Mereka perlu didedahkan dengan keusahawanan ini sejak muda lagi. Kalau boleh budak universiti tu sebelum mereka grad lagi, maksudnya dalam universiti sudah didedahkan kalau mereka nak berniaga, bagi rangsangan, bagi insentif, dan dah boleh buka perniagaan kecil-kecilan sama ada dalam platform media sosial dan sebagainya. Saya setuju benda ni sebab kita tak nak ketinggalan. So orang baru ni penting untuk belajar. Jadinya bab social media untuk promote produk, kita kena didik. Tapi satu je, kreativiti kita kat mana? Kreativiti tu penting sebab bila ada kreativiti baru you ada keunikan. Bila you ada keunikan dan benda tu boleh transform menjadi satu. Maksudnya inovasi dan kreativiti ni non-stop. Sebab jamu mak dara pun sedang melakukan perkara ini sahabat. Saya setiap kali nak buat je benda, saya tengok dulu. Okey, ada orang buat, saya tak buat. Kalau saya biar orang ikut kita jangan ikut orang. That's why saya unik. So saya tak kisah bab orang buat, orang ikut kita. So bila tapi saya jadi macam terstop sebab apa tahu? Kadang-kadang alamak, ada orang dah buat lah, jadi tak apalah, bagi dia buat. Sebab kita nak jadi unik, kita nak jadi istimewa adalah supaya itu yang menarik perhatian pengguna. So dari situ boleh menjanakan duit. Kalau benda tu dah sama semua, habislah. Apa bezanya? Apa beza? Tak ada beza lah. Okey, Datuk, kalau kita melihat itu juga, kalau nak berada dalam kategori usahawan mikro, berapa lama sepatutnya mereka boleh dilonjakkan dari satu tahap PKS misalnya, kalau turnover dah 1.5 juta dan sebagainya, dan apa keperluan mereka yang perlu kita sokong mereka, yang perlu ada? Saya mengambil kira pengalaman saya lah,
terutama yang melibatkan industri kredit mikro ni di Amanah Ikhtiar. Kajian yang telah dilaksana menunjukkan rata-rata mereka ni mengambil masa yang panjang sebenarnya lebih daripada 10 tahun untuk membuat satu lonjakan yang begitu ketara besar. Sebab apa? Bermula dengan tadi perniagaan yang bermula dari dalam rumah sendiri, tidak memerlukan mereka premis untuk disewa apa. Jadi dengan ada yang mengambil pinjaman begitu rendah 500 200 jadi sudah tentunya lah makan masa untuk mereka mengembangkan perniagaan mereka. Jadi memang bukan satu tempoh yang pendek lah. Dan tak ada shortcut lah. Tak ada no jalan shortcut pintas sebenarnya. Okey, Tuan Syed, dah banyak-banyak jamu kat pasaran ni. Apa hebatnya jamu Mak Dara yang Tuan Syed rasa apa pun Tuan Syed dah berada dalam kelas yang tersendiri? Sebab saya resepi saya punya. Saya tak bagi kelang. Tapi nak tahu cerita, datang ke Carnival Usahawan Mikro. Okey, terima kasih kepada Tuan Syed atas pengalaman yang diberikan pada malam ini. Tuan Syed Gaddafi Said Ali, pengarah urusan jamu Mak Dara, dan juga terima kasih kepada Datuk Zabidah Ismail. Terima kasih kerana sudi hadir ahli Perbadanan Mikro Corporation Malaysia. Usahawan Mikro 2014 yang akan berlangsung 6 hingga 8 November di lobi bangunan Medan Mara, Kuala Lumpur. Dan pada hari Sabtu ada kemuncak acara, ada forum, ada gerai jualan dan sebagainya. Pelbagai tentatif sudah diaturkan oleh pihak sekretariat. Boleh hadir beramai-ramai ke Medan Mara. Tuan Syed ada di situ, boleh cerita lebih banyak. Hari ini tak cukup setengah jam, tapi kena lebih tahu lebih banyak. Kita bercerita tentang bagaimana kita membina ekosistem yang baik untuk melahirkan lebih ramai usahawan mikro. Tuan Syed, kalau kita nak bercerita tentang usahawan mikro, kadang-kadang kita ada rasa cepat nak ke depan ataupun lebih advance dalam perniagaan kita. Terutama sekarang anak muda ni dalam online, dalam social media, Facebook, Twitter, dalam blog mereka pun dah tak cukup tangan lah dapat pesanan ke, kalau buat kek, kalau fashion dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang apabila kita nak expand tu, kita apa pemikiran yang sepatutnya ada di kalangan usahawan kita apabila nak membesarkan perniagaan? Salah satunya adalah untuk kontrol dulu you punya hati. Jangan over excited. Dia kadang terlampau gairah sebab bila dah banyak ni kita rasa kita gah. Jangan, sebab kita tak tahu besok tu jadi apa. So it's actually untuk standby. Standby maknanya daripada segi cuba jaga benda tu sampai betul-betul you rasa yang you dah cukup untuk nak dapatkan apa barang for the next. Daripada segi losses tau, fikir tentang losses tu. Baru boleh you expand. So kalau you expand awal, nanti kalau you tak tahu besok tu jadi apa, at the end you sendiri rugi, nanti terus senyap. So benda-benda tu dan yang banyak berlaku. Banyak. So kalau brand you dah stable, tak apa. Kalau brand tak stable, at the end of the day, produk makan sendiri. Dan itu akan diberi, orang kata pun diceritakan dalam Carnival Usahawan Mikro ni. Maksudnya pengalaman orang-orang yang pernah hadapi dan juga bagaimana dalam, orang kata pun, modal yang kecil ini, usahawan mikro, mesti ada satu segmen untuk menyimpan itu apabila tahap kecemasan berlaku, dan mereka pula tidak perlu tergesa-gesa untuk mengembangkan perniagaan. Biarpun betul kita tahu mereka ni rajin, mereka ni bagus, komitmen bayar setiap minggu, setiap bulan, tetapi kadang-kadang rasa gairah itu untuk cepat berkembang itu mungkin memusnahkan perniagaan mereka. Ini yang kita nak highlightkan, bermula pada 6 bulan. 6 bulan besok. Besok hari Khamis, hari Jumaat dan sampai ke hari Sabtu. Ada 3 hari SME Corp dengan kerjasama beberapa badan dan agensi termasuk MARA, Pharma, TM akan menganjurkan Carnival Usahawan Mikro bertempat di Medan Mara, di dataran Mara. Jadi selain daripada itu, highlightnya adalah pada hari Sabtu nanti kita ada forum. Di mana kita akan dengan jemputan mengumpulkan hampir 400 orang usahawan mikro untuk mereka mendengar bersama-sama dalam forum ini, berkongsi, mendengar cerita tentang jatuh bangunnya usahawan dalam bidang masing-masing lah. Jadi di samping itu juga kita ada juga wakil daripada institusi keuangan
yang akan mendedahkan pada mereka tentang literasi keuangan, atau peluang-peluang perniagaan atau kemudahan yang mereka boleh dapat daripada pihak bank bagi mengembangkan bisnes mereka kepada tahap yang lebih besar lagi. Jadi sepanjang 3 hari ini kita akan bawa usahawan-usahawan mikro untuk bersama-sama membuat jualan tentang produk-produk mereka, termasuklah sekali jamu mak dara kita. Saya akan jadi jurucakap. Jadi kita akan tengok bagaimana respon atau sokongan daripada pengunjung-pengunjung yang kita jangkakan kita boleh tarik ramai orang, terutama pada hari last day tu, hari Sabtu tu. Kita tahu hari Sabtu adalah kemuncak di jalan Tukar Beraman tu dengan adanya pasar malam. Jadi secara langsung kita boleh dapat mendedahkan mereka ini tentang kejayaan-kejayaan perniagaan yang dijalankan oleh peniaga usahawan mikro. Tuan Syed, kalau kita nak melihat Tuan Syed dengan hebatnya dengan jamu mak dara, dengan hari ini dengan kekuatan media sosial, dan ini juga diguna pakai oleh anak-anak muda kita, boleh tak kita anggap ini satu kelebihan zaman generasi Y? Mereka perlu didedahkan dengan keusahawanan ini sejak muda lagi. Kalau boleh budak universiti tu sebelum mereka grad lagi, maksudnya dalam universiti sudah didedahkan kalau mereka nak berniaga, bagi rangsangan, bagi insentif, dan dah boleh buka perniagaan kecil-kecilan sama ada dalam platform media sosial dan sebagainya. Saya setuju benda ni sebab kita tak nak ketinggalan. So orang baru ni penting untuk belajar. Jadinya bab social media untuk promote produk, kita kena didik. Tapi satu je, kreativiti kita kat mana? Kreativiti tu penting sebab bila ada kreativiti baru you ada keunikan. Bila you ada keunikan dan benda tu boleh transform menjadi satu. Maksudnya inovasi dan kreativiti ni non-stop. Sebab jamu mak dara pun sedang melakukan perkara ini sahabat. Saya setiap kali nak buat je benda, saya tengok dulu. Okey, ada orang buat, saya tak buat. Kalau saya biar orang ikut kita jangan ikut orang. That's why saya unik. So saya tak kisah bab orang buat, orang ikut kita. So bila tapi saya jadi macam terstop sebab apa tahu? Kadang-kadang alamak, ada orang dah buat lah, jadi tak apalah, bagi dia buat. Sebab kita nak jadi unik, kita nak jadi istimewa adalah supaya itu yang menarik perhatian pengguna. So dari situ boleh menjanakan duit. Kalau benda tu dah sama semua, habislah. Apa bezanya? Apa beza? Tak ada beza lah. Okey, Datuk, kalau kita melihat itu juga, kalau nak berada dalam kategori usahawan mikro, berapa lama sepatutnya mereka boleh dilonjakkan dari satu tahap PKS misalnya, kalau turnover dah 1.5 juta dan sebagainya, dan apa keperluan mereka yang perlu kita sokong mereka yang perlu ada? Saya mengambil kira pengalaman saya lah, terutama yang melibatkan industri kredit mikro ni di Amanah Ikhtiar. Kajian yang telah dilaksanakan menunjukkan rata-rata mereka ni mengambil masa yang panjang, sebenarnya lebih daripada 10 tahun untuk membuat satu lonjakan yang begitu ketara, besar. Sebab apa? Bermula dengan tadi perniagaan yang bermula dari dalam rumah sendiri, tidak memerlukan mereka premis untuk disewa apa. Jadi dengan ada yang mengambil pinjaman begitu rendah, 500, 200 Jadi sudah tentunya lah makan masa untuk mereka mengembangkan perniagaan mereka. Jadi memang bukan satu tempoh yang pendek lah. Dan tak ada shortcut lah. Tak ada no jalan shortcut pintas sebenarnya. Okey, Tuan Syed, dah banyak-banyak jamu kat pasaran ni. Apa hebatnya jamu mak dara yang Tuan Syed rasa apa pun Tuan Syed dah berada dalam kelas yang tersendiri? Sebab saya resepi saya punya. Saya tak bagi kelang. Tapi nak tahu cerita, datang ke Carnival Usahawan Mikro. Okey, terima kasih kepada Tuan Syed atas pengalaman yang diberikan pada malam ini. Tuan Syed Gaddafi Said Ali, pengarah urusan jamu mak dara, dan juga terima kasih kepada Datuk Zabidah Ismail. Terima kasih kerana sudi hadir, Ahli Perbadanan Mikro Corporation Malaysia. Usahawan Mikro 2014 yang akan berlangsung 6 hingga 8 November di lobi bangunan Medan Mara, Kuala Lumpur. Dan pada hari Sabtu ada kemuncak acara, ada forum, ada gerai jualan dan sebagainya. Pelbagai tentatif sudah diaturkan oleh pihak sekretariat. Boleh hadir beramai-ramai ke Medan Mara. Tuan Syed ada di situ, boleh cerita lebih banyak. Hari ini tak cukup setengah jam,
tapi kena lebih tahu lebih banyak